kita akan baca hadis daripada Kitab Sutratil Musalli. Kitab berkaitan dengan sutrah, iaitu penghadang yang diletak di hadapan orang yang solat. Dan saya ingatkan kepada tuan-tuan, tajuk kitab memang ditulis oleh Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih sendiri. Tetapi tajuk bab biasanya ditulis oleh pensyarah hadis yang datang. Dan tajuk bab yang masyhur ialah tajuk bab yang telah diletak oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab Sutratil Musalli wan nadbi ila as-salati ila sutratin wan nahyi 'anil mururi baina yadayil musalli wa hukmil mururi wa daf'il marri wa jawazil i'tirad baina yadayil musalli was salati ila ar-rahilati wal amri bid-dunuwi min as-sutrah wa bayani qadri as-sutrati wa ma yata'allaqu bidzalik. Ini tajuk bab yang diletak oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab berkaitan dengan sutrah musalli dan hukumnya adalah sunat untuk kita menunaikan salat menghadap ke arah sutrah, dan larangan daripada kita berjalan melintas di hadapan orang yang salat di kawasan salat dia, kawasan yang mana dia perlukan untuk salat. Katakan dia perlukan 1 meter kawasan untuk salat. So, kita jangan lalulah di hadapan orang salat tersebut, terutamanya apabila sutrah telah diletak. Nampak tak? Dan hukum orang yang mana berjalan, kalau dia melintas juga. Dan hukum kita menyekat orang yang mana melintas tersebut. Kemudian apa hukum orang tidur di hadapan orang yang salat? Dalam ni Imam Nawawi kata wa jawazil i'tirad baina yadayil musalli. Harus untuk tidur di hadapan orang yang mana nak salat. Dan hukum salat menghadap ke arah rahilah. Rahilah ni tuan-tuan sama ada binatang yang ditunggang ataupun orang panggil apa? Sukduf yang macam kemah yang orang letak atas unta tu kan. Itu pun orang panggil rahilah. Kemudian perintah supaya apa? Kita kalau letak sutrah sekalipun supaya kita mendekati sutrah. Janganlah kita letak sutrah depan kita, kita semayang di belakang tiang sebagai contoh, sutrah. Tapi kita duduk 40 km daripada sutrah tersebut. Janganlah macam tu. Dan menerangkan kadar sutrah. Dari sudut sutrah itu sendiri, kadar dia panjang mana. Jangan kita ambil sutrah batang mancis sebagai contoh, pendek orang tak nampak. Kemudian bila kita letak sutrah walaupun panjang, jarak kita dengan sutrah tu sejauh mana sepatutnya, dan perbahasan-perbahasan lain yang berkaitan dengan hukum ini. وبالسند المتصل منا إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين أنه قال. Sebelum tu ni kalau nombor kitab saya ni 1046. Syekh Mazin As-Sarsawi Allah yahfazuh, dia buat penomboran sendiri. Tetapi kalau nombor yang masyhur mengikut cetakan Syekh Fuad Abdul Baqi ialah nombor 241-499. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا. Sebagaimana saya bagi tahu tuan-tuan, hari ni sebab saya rasa kitab ni tak berapa nak habis, jadi saya punya tu jadi macam slow sikit. Jadi Imam Muslim rahmatullahi alaih, beliau sentiasa mengambil berat berkaitan lafaz yang digunakan oleh guru beliau dalam meriwayatkan hadis. Jadi di sini Imam Muslim rahmatullahi alaih riwayatkan hadis ini daripada 3 guru. Yang pertama Yahya bin Yahya An-Naisaburi, yang kedua ialah Qutaibah bin Sa'id, yang ketiga ialah Abu Bakar ibn Abi Shaybah. Jadi beliau gabungkan ketiga-tiga guru ni, tetapi beliau akan bagi tahu Yahya bila riwayatkan hadis ini kepada Imam Muslim, Yahya guna perkataan akhbarana, dan 2 orang guru lagi menggunakan perkataan haddathana. Nampak tak? Dan Imam Muslim rahmatullahi alaih, sebagaimana yang tuan-tuan tahu, dalam kitab-kitab mustalah hadis, antara ulama yang membezakan antara akhbarana dan juga haddathana. Walaupun dua-dua lafaz ini ialah lafaz yang mana menunjukkan kepada mengambil hadis secara terus daripada guru, tetapi ada beza dari sudut penggunaan akhbarana dan haddathana. Kalau akhbarana ni tuan-tuan, biasanya pelajar baca, guru iakan. Kalau haddathana, biasanya guru akan riwayatkan secara verbal dan pelajar dengar. Ini in general penggunaan dia bagi pihak yang mana membezakan antara 2 lafaz ini.
قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. Tuan-tuan, hukum sutrah ni di sisi majoriti ulama adalah sunat. Kalau seseorang itu sembahyang tidak ada sutrah di hadapannya, tak kiralah dia sembahyang bersendirian ataupun dia sembahyang secara berjemaah, maka solat dia dikira sah. Nampak tak? Maka solat dia dikira sah. Dalam kitab Sifat Salat Syekh Albani rahmatullahi alaih, tak silap saya beliau letak tajuk bagi masalah sutrah ni bab berkaitan dengan kewajipan sutrah. Tetapi bila kita baca hadis-hadis yang dibawa, komentar-komentar yang beliau bawa, sama ada dalam kitab yang ringkas yang ada 1 jilid ataupun dalam kitab yang 3 jilid yang disebut sebagai asal sifat salat tu, saya setakat bacaan awal ataupun bacaan laju saya tidak ketemu ulama yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Setahu saya, majoriti ulama, saya tak kata ijma', tetapi majoriti ulama bahawasanya sah untuk solat tanpa sutrah. Dan hukum sutrah adalah sunat. Nampak tak tuan-tuan? Jadi, kalau ada kemungkinan wajib sekalipun, biasanya dia adalah mazhab ahli zahir, iaitu ulama-ulama yang bermazhab zahiri. Sebab kalau kita tengok ni, dalam sesetengah riwayat yang akan kita baca ni, adalah bau-bau perintah. Ada bau-bau perintah dan biasanya di sisi mereka, perintah ni merujuk kepada wajib. Jika tidak ada qarinah yang memalingkan makna wajib kepada makna sunat. Tetapi di sisi kita tuan-tuan, di sisi majoriti para ulama, hukumnya adalah sunat. Sebab tu Imam Nawawi dalam tarjamah bab ini beliau mengatakan wan nadbi ila as-salati ila sutrah. Hukumnya adalah sunat untuk sembahyang menghadap ke arah sutrah. Dalam hadis ini tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kalian meletakkan di hadapannya, baina yadaihi, ialah di hadapannya, mithla mu'khiratir rahal, seperti satu benda yang mana diletak di hujung kenderaan. Kalau kita naik binatang, kan tempat kita bersandar tu tuan-tuan. Jadi kita letak benda tu di belakang untuk kita bersandar ataupun kita letak barang lah. Jadi dia benda tu tak tinggi. Jadi mungkin di dalam, orang kata dalam beberapa jengkal sahaja. Mithla mu'khiratir rahli falyusalli. Kalau dia letak benda tu, satu benda, satu objek yang mana tingginya lebih kurang objek yang mana diletak di belakang binatang tunggangan kita ataupun yang menjadi kenderaan kita, maka hendaklah orang itu salat. Teruskan salat dia, mulakan salat dia, dan dia tak perlu risau lagi akan orang yang mana lalu lalang di belakang sutrah tersebut. Sebab para ulama rahmatullahi alaihim, mereka memberi reason kenapa Nabi SAW menyuruh, walaupun dengan surah yang sunat, untuk seseorang itu meletakkan sutrah ketika mana salat. Antara reasonnya adalah untuk mengawal hati dan juga fikiran, fokus orang yang salat. Maksudnya fokus, kalau tak mata dia akan menerawang ke sana ke sini. Dan dalam masa yang sama ia menjadi tanda kepada orang lain yang tidak salat bahawasanya, oh, ini ialah kawasan yang diperlukan oleh orang yang salat tersebut. Nampak tak tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. Perkataan mu'khiratir rahal, ada beberapa cara orang baca, tetapi yang masyhurnya sebagaimana yang saya baca ni lah, mu'khirah. Ada orang baca mu'akhkharah. Ala kullin, ini yang masyhur, mu'khiratir rahal. Shalom. Hadis seterusnya, wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair wa Ishaq bin Ibrahim qala Ishaq akhbarana wa qala ibn Numair hadatsana Umar bin Ubaid at-Tanafisi
An Simak bin Harbin an Musa bin Talha an abihi annahu qala kunna nusalli wad dawabu tamurru baina aydina فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. Jadi dalam kes ini sahabat ni Talhah radhiyallahu anhu berkata, kami telah sembahyang dan ada binatang-binatang yang mana lalu lalang di hadapan kami. Jadi kami telah bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan perkara tersebut. Maka baginda Nabi SAW bersabda, objek seperti mukhiratir rahal yang diletak di penghujung kenderaan binatang tunggangan tu, apabila diletak di hadapan kamu ketika mana kamu salat, itu sudah mencukupi, ataupun itu adalah lebih baik, itu sudah cukup, lebih afdal. Dan kalau ada binatang yang lalu lalang, dia tidak akan memberi mudarat. Sebab dia kata, thumma la yadurruhu ma marra baina yadayhi. Tidak memberi mudarat kalau ada binatang lalu lalang di hadapan dia, apabila dia telah letakkan sutrah tersebut. Jadi, dia ada bau-bau mafhum mukhalafah. Kefahaman di sebalik itu, kalau kita tak letak, ada binatang lalu lalang, terutamanya akan hadis, akan datang hadis yang mana akan memotong salat, yaqta'us salah. Memotong salat ni ada sebahagian ulama kata membatalkan salat. Apabila lalu seperti anjing hitam ataupun wanita ataupun tak silap saya satu lagi himar. Nampak tak? Jadi benda ni seolah-olah akan membatalkan salat. Jadi daripada hadis ini, thumma la yadurruhu ma marra baina yadayhi, ada bau-bau mafhum mukhalafah, kefahaman di sebalik, kalau tak letak dan ada benda-benda yang lalu, dia akan membatalkan salat. Sebab masalah perkataan la yadurru ni tidak memudaratkan. Biasanya memudaratkan ni dia berkaitan dengan sah batal salat. Tapi saya, sebagaimana saya bagi tahu tuan-tuan, saya tak pernah jumpa secara sarih, dan memang kajian saya tak dalam, siapa yang mewajibkan sutrah. Nampak tak? Setahu saya, majoriti ulama' boleh kata 99.9999% mengatakan bahawasanya sutrah adalah sunat hukum dia. Wa bihi qala hadatsana Zuhair bin Harb qala hadatsana Abdullah ibn Yazid qala akhbarana Sa'id ibn Abi Ayyub an Abi al-Aswad an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sutratil musalli faqala mithlu mu'khiratir rahal. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala hadatsana Abdullah bin Yazid qala akhbarana Haywah an Abi al-Aswad Muhammad bin Abdul Rahman an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli faqala ka mu'khiratir rahal. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثني أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء. Dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar untuk menunaikan solat pada hari raya. Sebagaimana tuan-tuan tahu, hari raya, solat hari raya ditunaikan di musalla Eid, musalla hari raya. Jadi biasa musalla hari raya ialah kawasan lapang. Jadi Nabi SAW telah memerintahkan amara bil hirbati. Nabi SAW telah memerintahkan satu benda, objek seperti tombak. Fatuda'u baina yadahi, kemudian dipacak di hadapan baginda Nabi SAW. Dan Nabi SAW salat menghadap ke arah sutrah tersebut. Dan di belakang Nabi SAW ialah jemaah para sahabat. Dan sutrah untuk imam adalah juga sutrah untuk makmum. Sebagaimana yang saya beritahu semalam, ada khilaf lah. Walaupun khilaf itu taklah penting sangat. Apakah sutrah makmum? Adakah sutrah imam itu ataupun imam itu yang menjadi sutrah kepada makmum? Itu satu cerita yang dibahaskan, didebatkan oleh para ulama. Tetapi in general, kalau imam letak sutrah, sudah cukup untuk imam dan sudah cukup untuk makmum. Wa kana yaf'alu dhalika fi safar, hatta dalam musafir, safar, Nabi SAW juga akan meletakkan sutrah. Sebagaimana tuan-tuan tahu, zaman dulu safar ialah di tanah lapang, berhenti pun di tanah lapang, kawasan tanah lapang, solat pun di kawasan tanah lapang. Jadi diletak sutrah. Berbeza dengan safar kita pada hari ini tuan-tuan.
Biasanya bila kita safar, kita semayang di RNR, surau, masjid dan seumpamanya. Jadi kita boleh semayang di hadapan tiang ataupun di dinding di hadapan masjid dan seumpamanya. Tetapi orang yang mana kalau dia masuk masjid, dia sembahyang di kawasan lapang dalam masjid. Antara dia dengan mimbar tu mungkin ada 100 meter. Jadi sepatutnya dia mengamalkan sunnah, dia letaklah sutrah. Nampak tak? Ada setengah masjid menyediakan sutrah kayu tu. Ataupun ada setengah masjid, memanglah dia sediakan sutrah kayu tu memang ada. Ada setengah masjid, dia ada kerusi kan untuk orang tua dan seumpamanya. So, kita boleh jadikan kerusi itu sebagai sutrah ataupun carilah dinding ataupun kita boleh letak beg kita. Nanti kita akan jumpa, tapi tak ada dalam kitab ni, perbahasan Imam Nawawi berkaitan dengan masalah khat. Iaitu, boleh tak kita buat sutrah berdasarkan garisan semata-mata. Terutamanya kalau kita berada di padang pasir ataupun tempat lapang dan kita tidak ada benda yang tinggi, objek yang tinggi untuk dijadikan sutrah. Tidak ada beg, tidak ada kayu dan seumpamanya, tidak ada binatang yang boleh diletak di hadapan. Jadi timbul isu, boleh tak kita garis, buat garisan, dan ulama khilaf bagaimana garis itu dibuat, adakah melintang ataupun memanjang ke kiblat. Adakah itu sudah cukup? Hadis berkaitan dengan khat ni, garisan ni tuan-tuan, hadis yang lemah, tetapi diamal oleh sebahagian ulama. Maksud kalau tidak ada pilihan lain, hanya kita boleh buat garis, itu pun dituntut oleh sebahagian ulama untuk kita buat, supaya orang yang kalau dia lalu dia tahu ini ialah sutrah bagi orang yang sedang salat dan aku tidak sepatutnya melanggar had kawasan ini. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Hadis yang seterusnya, وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز وقال أبو بكر يغرز العنزة ويصلي إليها زاد ابن أبي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة. Tuan-tuan tengok Imam Nawawi, Imam Muslim kan, dia ada dua guru dalam masalah ni. Satu Abu Bakar ibn Abi Shaybah, nama dia Abdullah, dan satu lagi ia adalah Ibnu Numair. Siapa dia Ibnu Numair? Muhammad ibn Abdullah ibnu Numair. Jadi mereka berdua riwayatkan dengan lafaz haddathana, tetapi berlaku perbezaan riwayat dari sudut wording, dari sudut perkataan yang dipilih. Abu Bakar sebut yaghrizul anazah wa yusalli ilaiha. Dalam riwayat sebelum tu ialah kana yarkuzu. Maksudnya Muhammad bin Abdullah ibn Numair dia sebut apa? Yarkuzu. Sedangkan yaghrizu, yarkuzu dari sudut bahasa sama, maksud dia pacak. Tetapi Imam Muslim rahmatullahi alaih dia sangat detail sampai perbezaan lafaz antara dua guru dia pun dinyatakan. Dan dalam riwayat Ibn Abi Shaybah ada penambahan qala Ubaidullah. Maksud yarkuzu tu dengan yaghrizu sama maksud, tetapi dalam satu riwayat disebut al-anazah. Apa maksud anazah? Kata Ubaidullah, perawi daripada Nafi'. Nafi' ni maula Ibnu Umar, salah seorang daripada fuqaha sab'ah, 7 fuqaha di Madinah. Dia kata al-anazah itu adalah al-harbah, iaitu seperti tombak. Nampak tak tuan-tuan? Nama-nama perawi ni bagi orang yang minat bidang hadis, sepatutnya dia tahu setiap seorang. Cuma kata ustaz-ustaz kami, nak mula kenal perawi, kena cari kitab yang mana sanad dia pendek. Apa kitab yang sanad dia pendek? Muwatta' Imam Malik rahmatullahi alaih. Sebab Muwatta' Imam Malik, sanad dia banyak hadis-hadisnya sanadnya pendek. Kadang-kadang antara Imam Malik rahmatullahi alaih dengan Nabi SAW ada 2 orang je. Satu orang tabi'i, satu orang sahabi. Contohnya Imam Malik riwayat daripada Nafi', Nafi' riwayat daripada Ibnu Umar, Ibnu Umar riwayat terus daripada Nabi SAW. Jadi nama yang ada tuan-tuan tidak banyak. Jadi bila nama tidak banyak, nama ini biasanya akan berulang-ulang di dalam kitab Muwatta' dan akan berulang-ulang di dalam kitab hadis yang lain pun. Jadi tuan-tuan cubalah untuk baca mereka punya biografi. Kemudian tahulah sedikit sebanyak cerita berkaitan dengan mereka. Kan bila kita belajar hadis tahlili kan,
Bila disebut nama sahabat, biasanya ulama ustaz-ustaz akan tulislah sahabat ni sekian, namanya sekian, masuk Islam sekian, menyertai peperangan sekian, antara kata-kata hikmahnya sekian, antara peristiwa yang berlaku dalam hidupnya sekian. Jadi benda tu penting untuk kita tahu. Kalau tak, kita nampak ni macam nama yang tak ada nilai pada kita. Jadi kalau saya biasanya kalau ada nama-nama yang saya tak sure ataupun saya tak ada maklumat yang banyak berkaitan dengan dia, saya akan Google sahaja dan saya akan cari di dalam Siyar A'lamin Nubala. Kalau wujud dalam Siyar A'lamin Nubala, senang. Tuan-tuan tulis, contohnya Zuhair ibn Harbin ataupun Abu Bakar ibn Abi Shaybah. Tuan-tuan tulis nama tu, kemudian tuan-tuan Google. Kalau tuan-tuan jumpa dalam Siyar A'lamin Nubala ataupun mungkin ada artikel-artikel khusus berkaitan dengan Abu Bakar ibn Abi Shaybah, bacalah. Dan kalau ada poin-poin penting, tuan-tuan tulis. Nampak tak? Bolehlah jadi modal ceramah. Tak adalah kita menggoreng hangit di masjid antara maghrib dan isyak, tak ada sebarang ilmu pengetahuan. Wallahu alam bisawab. Saya ingat masa saya buat masters di USM, satu subjek berkaitan dengan perawi hadis. Kita orang ada beberapa kerja kursus yang kena buat berkaitan dengan subjek itu sahaja. Salah satunya ialah kata-kata hikmah oleh perawi hadis ataupun kata-kata yang bersifat nasihat dan seumpamanya oleh perawi hadis. Saya pilih Abu Hazim Salamah ibnu Dinar. Abu Hazim Salamah ibnu Dinar satu orang alim di Madinah dalam bidang hadis dan seumpamanya, dan beliau ni memang terkenal dengan kata-kata hikmah. Kalau tuan-tuan buka Siyar A'lamin Nubala, biasanya Imam Az-Zahabi rahimahullah akan sebut antara kata-katanya ialah sekian. Sampai ada orang kumpul buku khusus, tulis buku khusus mengumpulkan kata-kata Abu Hazim Salamah ibnu Dinar. Abu Hazim Salamah ibnu Dinar ni tuan-tuan, dengan pemimpin sekalipun, dia main tak adalah cakap lepas tetapi makan dalam. Dia punya hikmah dia tu sampai orang boleh kumpul tuan-tuan. Boleh jadi boleh jadi nasihat, peringatan kepada kita semua. So, bagi orang yang minat bidang hadis lah. Kalau orang tak minat bidang hadis, nama-nama yang saya baca ni mungkin tak ada nilai lah pada dia. Wallahu alam bissawab. Hadis yang seterusnya, Abi qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Mu'tamir ibn Sulaiman an Ubaidillah an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'ridu rahilatahu wa huwa yusalli ilaiha. Dalam riwayat ni, Ibn Umar radhiyallahu anhuma bagi tahu Nabi SAW telah letak rahilatah. Apa maksud rahilatah? Nampak tak tuan-tuan? Apa maksud rahilatah? Rahilah ni sama ada binatang yang mana di atasnya rahilah dengan erti kata binatang tunggangan itu sendiri, ataupun rahilah ialah binatang tunggangan yang mana ada kita kata macam kemah unta tu kan di atas tu, ataupun rahilah itulah kemah tu sendiri yang mana boleh dipasang, yang boleh dicabut dan diletak. Betul tak? Kan bila orang bermusafir, bila berhenti, kalau nak duduk lama, dia tak akan biarkan apa orang cakap macam kemah tu diletak di atas unta tu secara terus. Tak, dia akan angkat letak di satu tempat. Kemudian unta tu mungkin akan dilepaskan untuk pergi cari makanan, minuman dan seumpamanya, dan barang-barang ada di dalam macam kemah tu. So itu juga digunakan sebagai, itu juga dinamakan sebagai rahilah. Cuma dalam ni kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam hadis ini Nabi SAW telah meletakkan rahilatahu. Jadi apa maksud rahilah di sini? Cuma dalam ni Imam Nawawi kata fihi dalilun ala jawazis salati ila al-hayawan. Harus untuk salat menghadap ke arah haiwan. So yang zahir perkataan rahilah ini ialah haiwan itu sendiri ataupun haiwan yang mana ada padanya orang kata kemah, tempat orang duduk simpan barang tu. Nampak tak tuan-tuan? Wallahu alam. وبه قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته وقال ابن نمير إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير. Dalam riwayat Ibn Numair tak guna perkataan rahilah, sebab dalam hadis ni Imam Muslim ada dua guru, satu Abu Bakar ibn Abi Shaybah, satu lagi ialah Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Abu Bakar ibn Abi Shaybah sebut rahilah,
Ibnu Numair disebut apa? Ba'ir. Ba'ir ialah binatang tunggangan. Wa bi qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harb jami'an an Waki'. Qala Zuhair hadatsana Waki'. Qala hadatsana Sufyan, qala hadatsana Aun ibn Abi Juhayfah an abihi radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa huwa bil Abtah fi qubbatin lahu hamra min adam. قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال رضي الله عنه قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. Tuan-tuan, dalam hadis ini ada beberapa hukum. Kata Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu, aku telah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Pada waktu tersebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Abtah, salah satu pintu masuk ke kota Mekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tersebut berada di dalam kubbah macam kemah yang berwarna merah dibuat daripada Adam. Adam ni dibuat daripada kulit kot, maksud dia. Yang paling penting Nabi SAW ada dalam kemah. Kemudian Abu Juhaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW keluar dalam keadaan baginda memakai pakaian berwarna merah. Perkataan hullah ialah satu set pakaian. Apa garment? Baju yang menutup bahagian atas ataupun kain yang menutup bahagian atas, dan satu lagi ialah lower garment, kain yang mana menutup pakaian bawah, yang kita sebut sebagai izar dan juga rida. Izar, kain bahagian bawah, rida ialah kain bahagian atas. Jadi perkataan hullah merujuk kepada satu set pakaian. Kalau dia ada satu helai saja, macam kain plekat, kain sarung saja, dia tidak dipanggil hullah. Dan hullah ini berwarna merah. Jadi berlaku perbahasan dalam kalangan ulama apa hukum memakai pakaian berwarna merah. Ada yang tak bagi, ada yang kata makruh, ada yang kata tak ada masalah disebabkan oleh hadis ini. Jadi mereka yang tak berapa bagi ini, mereka takwil hadis ini bukanlah merah secara keseluruhan pakaian dengan seluar merah. Kita orang Melayu, tuan-tuan, sebab memang kita jenis pakai warna-warni. Baju Melayu merah, baju Melayu oranye, baju Melayu tu, baju Melayu ni. Tapi kalau kita pergi negara Arab dan seumpamanya, itu ialah warna-warna yang orang kata menyakitkan mata sebahagian orang Arab. Hatta bila di madrasah ada pelajar kita yang dia pakai baju merah. Hari cuti, hari biasa kena pakai baju putih kan. Pakai kurta merah, memang kena tegur dengan ustaz, balik tukar. Sebab memang ada mazhab yang mana dia tak benarkan pakai yang merah yang tidak ada warna lain. Jadi mereka takwil merah di sini ialah ada jalur merah, ataupun ada warna merah di sebahagian pakaiannya. Macam tuan-tuan tengok jubah maghribi tu kan, Syekh Said Kamali pakai sebagai contoh. Dia adalah strip merah dia, tapi bukanlah keseluruhan merah. Tetapi ada je beliau pakai baju yang merah keseluruhan. Ala kullin, berlaku khilaf perdebatan di kalangan para ulama. Ada dua pendapat. Yang zahirnya hullatun hamra di sini ialah keseluruhannya berwarna merah. Kata Imam Nawawi, wa fihi jawazu libasil ahmar, dan di dalam hadis ini ada dalil bahawasanya harus untuk memakai pakaian berwarna merah. Kemudian kata Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, aku masih ingat lagi, ka'anni anzur ni, maksudnya seolah-olah aku sedang melihat, maksud aku masih ingat lagi bayadi saqaihi, aku lihat lagi Nabi SAW punya betis yang keputihan. Tapi bukanlah putih macam orang Cina, orang Jepun, Korea yang memang macam pale, yang macam pucat tu tak. Nabi SAW dalam syama'ilkan musyrabun bil humrah. Warna putih, kulit baginda Nabi SAW yang mulia, tetapi ada kemerah-merahan. Jadi di sini menunjukkan bahawa baginda Nabi SAW tidak isbal. Nabi SAW pakai pakaian izar, kain plekat ataupun kain sarung lah bahasa mudah kita, tinggi sehingga nampak betis. Nampak tak tuan-tuan? Tidak isbal. Kemudian Abu Juhaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW berwuduk, Bilal radhiyallahu anhu azan, kemudian
kata Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, aku ikut mulut Bilal radhiyallahu anhu, kanan dan kiri. Jazakallahu khairan. Yaminan wa shimalan. Hahuna wa hahuna, di sini dan sini. Maksudnya ialah kanan dan kiri. Apa maksud kanan dan kiri? Ketika mana azan tuan-tuan, ketika orang sebut hayya 'alas salah dan juga hayya 'alal falah, kan sunatnya ialah kita berpaling ke sebelah kanan dan berpaling ke sebelah kiri. Pengamalan kita yang kita duk tengok, biasanya orang bila disebut hayya 'alas salah, dia akan bergerak sekali dengan lafaz tu kan, sampai ke sebelah kanan. Hayya 'alal falah akan bergerak sekali dengan lafaz tu ke sebelah kiri. Tetapi tuan-tuan, ada beberapa pendapat lah di sisi para ulama, dan hatta dalam mazhab Syafi'i pun ada 3 pendapat. Yang pertamanya ialah pendapat jumhur, hatta dalam mazhab Syafi'i, hayya 'alas salah 2 kali di sebelah kanan dan hayya 'alal falah 2 kali sebelah kiri. Maksudnya seolah-olah dia palingkan muka dia dulu, kemudian baru dia sebut hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Palingkan muka ke sebelah kiri, sebut hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ada orang buat macam tu. Dan ini kata Imam Nawawi, as-sahhuha qaulul jumhur. Inilah jumhur dalam Syafi'iyah, mereka kata inilah pendapat yang paling sahih. Pendapat yang kedua, hayya 'alas salah sekali belah kanan, hayya 'alas salah sekali sebelah kiri. Hayya 'alal falah sekali belah kanan, hayya 'alal falah sekali belah kiri. Dan pendapat yang ketiga, dan saya rasa ini yang banyak kita amalkan, ketika mana dia sebut hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, kemudian dikembali ke kiblat. Kemudian dia cakap hayya 'alas salah sekali lagi. Ataupun macam mana? Saya pun confused. Maksudnya dia duduk belah kanan, hayya 'alas salah, dia berhenti. Hayya 'alas salah, dia paling sekali lagi, dia sebut hayya 'alas salah, dia kembali ke arah kiblat. Berbeza dengan nombor 1 tadi kan? Yang nombor 1 tadi dia bergerak. Saya pun tak tahu yang mana satu yang betul ni. Dia sama ada dia bergerak serentak, ataupun memang dia pandang situ terus 2 kali dia buat, ataupun satu-satu. Yang mana yang sahih? Kata Imam Nawawi rahmatullahi alaih, dia sebut hayya 'alas salah marratain an yaminihi, thumma yaqulu an yasarihi marratain hayya 'alal falah. Maksudnya menghadap ke sana. Dia sebut hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Kemudian baru dia menghadap ke kiri, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Habis yang gerak-gerak tu macam mana tuan-tuan? Mazhab mana tu yang gerak-gerak tu? Wallahu a'lam. So, cek baliklah dalam kitab mazhab. Saya bukan muadzin, sebab tu saya tak ingat. Kata Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, kemudian ada satu anazah, iaitu seperti tombak. Harbah itu telah dipacak, dan Nabi SAW maju ke hadapan, dan Nabi SAW telah solat ke arah anazah tersebut. Nabi SAW sembahyang zuhur sebanyak 2 rakaat. Ini dalam Fatah Mekah ke apa ni? Ataupun dalam nak Hajjatul Wada' ke apa, saya tak pasti. Tetapi yang paling penting, Nabi SAW berada di luar kota Mekah, di Abtah, pintu nak masuk ke Mekah. Dan ketika mana Nabi SAW solat, ada himar, ada anjing yang mana lalu di hadapan sutrah tersebut, la yumna, tidak dihalang. Kemudian Nabi SAW sembahyang asar sebanyak 2 rakaat, dan berteruslah Nabi SAW sembahyang 2 rakaat sehinggalah Nabi SAW kembali ke Madinah. Saya rasa ni Fatah Mekah ni. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Hatim qala hadatsana Bahzun. Sebab bila Nabi SAW masuk ke dalam kota Mekah untuk Fatah Mekah, untuk tempoh beberapa hari, 9 hari ke 10 hari, dan Nabi SAW sembahyang qasar. Nampak tak tuan-tuan? Wa bi qala hadatsani Muhammad bin Hatim qala hadatsana Bahzun qala hadatsana Umar ibn Abi Zaidah qala hadatsana Aun ibn Abi Juhaifah anna abahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin hamra' min adam. Wa ra'aitu Bilalan radhiyallahu anhu akhraja wudu'an. Wudu' tuan-tuan dengan baris atas ialah air yang digunakan untuk berwudu'. Kalau wudu' dengan baris depan huruf waw, itu ialah perbuatan berwudu'. Wa ra'aitu Bilalan radhiyallahu anhu akhraja wudu'an fa ra'aitu an-nasa yabtadiruna dhalikal wudu' faman asaba minhu syai'an tamassaha bih
wa man lam yusib minhu akhadha min balali yadi sahibihi thumma ra'aitu Bilalan radhiyallahu anhu akhraja 'anazatan farakazaha wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra mushammira. Mushammira ni apa tuan-tuan? Dalam keadaan lipat. Fasalla ila al-'anazat ni maksudnya singsing. Fasalla ila al-'anazati bin nasi rak'atain wa ra'aitu an-nasa wad-dawab yamurruna baina yaday al-'anazah. Jadi tuan-tuan, dalam hadis sebelum ni, dalam hadis ini ada berkaitan dengan para sahabat bertabaruk dengan kesan wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mana sempat dapat air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, mereka akan gunakan untuk diri mereka sendiri, dan dalam masa sama mereka akan kongsikan dengan orang yang mana tak sempat untuk dapat. Ini tak ada khilaf dalam kalangan ulama. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkat, Allah jadikan berkat. Nampak tak? So mereka bertabaruk, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bertabaruk dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan musyammiran dalam hadis ini, saya kata singsing tadi kan, sebab memang antara penggunaan bahasa dia panggil tashmir wa syammara an sa'idil jidd. Ini merupakan satu simpulan bahasa nak bagi tahu orang tu bersungguh-sungguh. Jadi maksudnya lah singsing lah. Singsing tangan, lengan tangan ni, ataupun angkat seluar dekat sampai ke betis. Maksudnya kau orang bekerja kan. Itu ialah maksud tashmir. Tetapi dalam ni kata Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, maksud tashmir di sini ialah rafi'aha ila ansafi saqaihi, iaitu Nabi SAW pakai kain pelekat ataupun kain sarung bawah tu disebut sebagai izar tu tinggi, sebagaimana dalam riwayat sebelum ni sampai nampak labu betis. Sebab apa kita kena pastikannya ni tuan-tuan? Sebab kalau kita kata musyammir ni ialah dengan erti kata singsing, kita dah baca semalam hadis berkaitan Nabi SAW melarang seseorang itu masuk menunaikan solat dalam keadaan dia singsing dia punya pakaian ataupun diikat dia punya rambut. Nampak tak? Jadi nak tak nak, jadi kita kena berhati-hati dalam memahami. Kita tak boleh semata-mata terjemah berdasarkan orang kata makna bahasa yang kita selalu dengar. Sebab tu Imam Nawawi rahmatullahi alaih dia kata maksud di sini ialah Nabi SAW tidak isbal, bahkan tinggikan izar Nabi SAW, dan kena dengan hadis sebelum ini sahabat iaitu Abu Juhaifah radhiyallahu anhu nampak putihnya betis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala hadatsani Ishaq bin Mansur wa Abd bin Humaid qala akhbarana Ja'far ibn Aun qala akhbarana Abu Umais qala hadatsani Al-Qasim ibn Zakaria qala hadatsana Husain ibn Ali an Zaidata annahu qala hadatsana Malik ibn Mighwal كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض. وفي حديث مالك بن مغول فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء. الهاجرة وقت الظهر. Fatawadda'a fa shalla adh-dhuhra rak'ataini wal 'asra rak'ataini wa baina yadayhi 'anazah. Di sini menjadi dalil bahawasanya ada jamak. Semayang jamak. Nabi SAW semayang zuhur dan juga Nabi SAW semayang asar. Yang zahirnya daripada ayat ini, waktu hajrah ialah waktu zuhur, bukan waktu asar. Jadi Nabi SAW keluar ke Batha. Ada orang panggil Batha, ada orang panggil Abtah. Jadi Nabi SAW berwuduk, Nabi SAW semayang zuhur 2 rakaat, wal 'asra rak'atain. Jadi di sini yang zahirnya Nabi semayang zuhur 2 rakaat, kemudian terus semayang asar 2 rakaat, jamak takdim. Dan ini menjadi dalil bagi mazhab majoriti ulama yang mengatakan adanya jamak. Khilaf dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata tidak ada jamak kecuali ketika mana menunaikan haji. Nampak tak? Wabi qala maksud menunaikan haji ketika mana berada di Muzdalifah dengan di Mina. Waktu itu sahaja yang ada jamak. Selain daripada itu mereka hanya ada qasar dan tidak ada jamak. Qala Syu'bah wa zada fihi Aun an abihi Abi Juhaifah wa kana yamurru min wara'iha al-mar'atu wal himar. Dalam riwayat Aun daripada ayah dia, selepas diletak sutrah itu adalah orang kata wanita lalu di sebalik sutrah tersebut dan juga himar lalu di sebalik sutrah tersebut. Benda ni tak memberi manfaat, tidak memberi masalah. Hatta di sisi majoriti kalau tak ada sutrah, wanita lintas.
himar lintas, anjing lintas, dia tetap tidak membatalkan salat di sisi majoriti ulama. وبه قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا فذكر مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. عبد الله bin Abbas radhiyallahu anhuma ialah sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas. Abbas ialah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Abbas berada di Mekah bersama dengan ayah dia. Sebab ayah dia ni Abbas bin Abdul Muttalib pada asalnya tidak masuk Islam. Berlaku khilaf dalam kalangan ulama bila Abbas bin Abdul Muttalib masuk Islam. Ada yang kata masuk Islam pada sebelum Fatah Mekah ataupun sebelum Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6. Adalah yang kata sebelum tu lagi pada peperangan Badar dan seumpamanya. Ada pendapat-pendapat. Apa yang nak disampaikan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sehinggalah pembukaan kota Mekah, beliau berada dengan keluarga beliau di mana di Mekah. Dan ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, umur beliau tuan-tuan ada khilaf. Ada kata mungkin dalam 10 tahun, ada kata dalam 13 tahun, ada kata dalam 15 tahun. Maksudnya selepas pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8, barulah beliau berpindah ke Madinah. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ni beliau kata, aku telah datang dalam keadaan menaiki atan. Atan ialah himar. Himar perempuan. Dan pada waktu tersebut aku menghampiri baligh. Nahaztul ihtilam. Aku menghampiri umur baligh. Sebab kalaulah Nabi SAW meninggal pada tahun ke-10, memang meninggal pada tahun ke-10. Dan umur Abdullah bin Abbas pada waktu tersebut ialah 13 tahun sebagai contoh. Jadi pada tahun Fatah Mekah, pembukaan kota Mekah, umur beliau ialah dalam 10 tahun, 11 tahun. Maksudnya tidak baligh lagi. Dia kata nahaztul ihtilam, hampir baligh. Dan pada waktu tersebut Rasulullah SAW sedang solat bersama dengan orang ramai di Mina pada Hajjatul Wada'. Kemudian aku telah lalu di antara saf dan aku turun. Dan aku telah biarkan himar tersebut pergi untuk mencari makanan. Dan aku masuk dalam saf dan tidak ada seorang pun yang mana mengingkari perbuatan aku tersebut. Sebab apa tuan-tuan? Famarartu baina yaday saf. Aku lalu di antara saf. Sebab apa? Sebab pada waktu tersebut telah ada sutrah. Nabi SAW telah letak sutrah. Apabila dah ada sutrah, tidak ada masalah. Nampak tak tuan-tuan? Wa bi qala hadatsana Harb. Dan satu lagi menjadi dalil di sisi majoriti, kan dia naik himar. Jadi bila telah ada sutrah, hatta tak ada sutrah sekalipun, himar lalu dia tidak membatalkan solat. Wa bi qala hadatsana Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah anna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma akhbarahu annahu aqbala yasiru ala himarin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imu yusalli bi Mina fi hajjatil wada' yusalli bin nas qala fasara al himaru baina yaday ba'd as-saffi thumma nazala anhu fa saffa ma'an nas. Dalam riwayat ini dia kata Abdullah bin Abbas telah lalu di hadapan sebahagian saf. Dan tak tahulah tuan-tuan sama ada saf hadapan ataupun saf yang pertengahan ke mana ke. Yang paling penting dia mencari tempat. Jadi mungkin saf tu jaraknya agak panjang, boleh himar lalu. Dan tak ada orang marah, tak ada orang cakap apa, tak ada orang bising batal solat dan seumpamanya. Jadi ia menjadi dalil bagi majoriti para ulama bahawasanya kalau himar lalu tidak akan membatalkan solat orang yang sedang solat. Sama ada diletak sutrah ataupun tidak diletak sutrah.
وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة. Dalam riwayat ini sebut semayang di Arafah. Dalam riwayat sebelum ini sebut semayang di Mina. Dan tuan tahu Arafah dan Mina bukan tempat yang sama. So kata Imam Nawawi rahmatullahi alaih, maka itu adalah dua peristiwa yang berbeza. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منا ولا عرفة. Ada rawi lain dia kata Nabi semayang je, tapi dia tak ta'yin, dia tak spesifikkan tempat, Mina ke Arafah. Tak apalah, tu tak penting sangat. Yang paling penting semayang, ada sutrah, ada himar lalu dan tidak batal salat. Wa qala fi hajjatil wada' atau yaumul fath. Tetapi dalam riwayat ini berlaku syak daripada perawi sama ada pada Hajjatul Wada', haji terakhir, ataupun pada hari pembukaan kota Mekah. Wa bihi qala hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Zaid bin Aslam anna Abdurrahman ibn Abi Sa'id an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi wal yadra'hu mastata' fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Tuan-tuan, Nabi SAW bersabda, jika seseorang kamu salat, jangan dia biarkan seseorang pun untuk lalu di hadapan dia. Dan hendaklah dia menghalang orang itu lalu selagi mana dia mampu. Kalau dia enggan nak lalu juga di kawasan yang kita perlukan untuk salat tu, maka hendaklah, dia kata di sini, Nabi SAW kata di sini, ialah fal yuqatilhu. Hendaklah dia bunuh. Maksudnya tak adalah orang kata bunuh tu buat keluar pisau terus, tak, maksudnya dia kena cubalah untuk halang. Tetapi kalau sampai tahap sampai dia bunuh, maka boleh bunuh. Sebab apa? Fa innama huwa syaitan. Nabi bagi tahu ilah dia, itu sebenarnya bukan manusia pun, itu adalah syaitan. Nampak tak? Kata Qadhi Iyad dan Imam Nawawi selepas tu, ini merupakan satu perintah yang mana bersifat sunat. Nampak tak? Fala yada ahadan yamurru baina yadayhi. Jangan dia tinggalkan, jangan dia benarkan. Ini larangan yang mana bersifat sunat. Maksudnya tak wajib pun untuk dihalang, tak wajib pun untuk dia sekat. Tetapi kalau boleh jangan biarkan, sebab dia buat satu benda yang kurang ajar. Nampak tak? Orang sedang salat dan seumpamanya. Saya wallahi alazim. Ini benda ni masalah manusia. Bila kita pergi ke Mekah, Madinah dan seumpamanya, kadang-kadang we are not talking about satu waktu yang mana peak season congested, maksudnya terlalu terlalu sibuk, terlalu jam, tidak. Tetapi ada orang yang mana kadang-kadang lepas sembahyang zuhur ruang kosong tu banyak, tetapi ada orang yang mana dia berjalan, mata dia tak tahu dia letak mana. Betul tak? Dengan telefon dia, dengan bersembang dia. Padahal Masjid Nabawi tu luas, tempat kosong banyak. Kalau dia nak pergi ke hujung pintu tu pun, dia boleh berjalan dengan cara yang betul, tak ganggu orang salat. Tetapi ada orang, dia berjalan ke sana sini. So, saya nasihatkan diri saya dan kita semua, kalau kita berjalan, mata kita tu kita gunalah. Terutamanya kalau kita berada di dalam masjid. Sebab bukan benda mudah ni. Nabi SAW beritahu, dalam riwayat kita akan jumpa nanti, orang tu kalau dia tahu apa bahayanya melintas orang yang sedang salat, dia akan berhenti walaupun untuk 40. Dalam tu tak sebut 40 hari ke 40 jam ke 40 tahun. Sebab apa? Benda ini satu benda yang sangat bahaya. Kita tak hormat orang solat, orang sedang munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan seumpamanya. Kita tak ada ta'zim syiar. Orang sedang solat kot. Nampak tak tuan-tuan? Dan pendapat majoriti para ulama, kita kena sekat orang yang nak lintas apa semua ni, itu adalah sunat. Nampak tak? Itu pun kalau kita dah letak sutrah dan dia masih lagi nak lalu di kawasan sutrah kita tu, tempat yang kita perlukan untuk rukuk dan sujud tu. Tapi kalau kita tak letak, sepatutnya kita tak ada hak pun. Kalau ikut kan. Kemudian kata kata Qadhi Iyad, wattafaqu ala anna hadha kullahu liman lam yufarrit fi salatihi bal ihtata wa salla ila sutrah. Dia kata anjuran Nabi SAW ni bagi orang yang mana dia tidak mengambil mudah berkaitan dengan solatnya, bahkan dia telah berlaku ihtiyat, dia telah melakukan ihtiyat, dia telah ambil precaution
dan dia telah solat ke arah sutrah, ataupun dia solat di tempat yang mana orang tak lalu lalang lah biasanya. Nampak tak? Berdasarkan riwayat yang lain yang akan datang, Nabi SAW kata, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuh." Apabila seseorang daripada kalangan kamu sembahyang menghadap ke satu benda yang mana menjadi penghadang untuk dia. Fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi, dan ada orang nak lalu di hadapan tempat solat dia, falyadfa' fi nahrih, maka hendaklah disekat di leher orang tu, jangan benarkan. Fa in aba falyuqatilhu, kalau dia enggan, maksudnya nak lawan juga, nak lalu juga, maka hendaklah dia lawan. Falyuqatilhu ni kita kata lawan orang tu, supaya apa? Supaya dia tidak lalu di kawasan solat dia. Tapi ada orang semayang tepi pintu. Semayang sunat lepas semayang Jumaat, tepi pintu. Kemudian bila setiap orang lalu, tangan. Arab kan? Tangan. Kita orang Melayu buat bodoh gitu je. Baik, you buat satu benda yang salah, kemudian you nak amal hadis dalam keadaan you salah. Takkan you nak sekat seluruh Ya'juj Ma'juj yang ada dalam tu, yang nak keluar tu, disebabkan oleh you nak semayang 4 rakaat. Selepas apa? Selepas solat Jumaat. Sebab tu hadis mesti dibaca serentak dengan dalil-dalil riwayat yang pelbagai, dan kita tengok bagaimana para ulama mensyarahkannya. Nampak tak tuan-tuan? Kalau kita tengok dalam hadis ni yang kita baca tadi, idza kana ahadukum yusalli, datang dalam bentuk mutlak. Tak kiralah selagi mana dia solat, depan pintu orang, bukan depan pintu orang, ada sutrah, tak ada sutrah, kalau ada orang nak lalu kita kena lawan. Tetapi ulama kata ada dalil datang selepas tu. Hatta dalam kitab yang sama pun, ila syai'in yasturuh. Dan kita tahu dalam usul, apabila ada lafaz yang mutlak dan ada lafaz yang muqayyad, maka kita kena memahami yang mutlak ini, yang tanpa sebarang ciri-ciri tambahan, ikatan, sifat dan seumpama ni, berdasarkan apa? Berdasarkan hadis yang muqayyad, yang datang dengan ciri-ciri, sifat-sifat yang lebih detail. Nampak tak tuan-tuan? Wallahu a'lam bis-shawab. وبه قال حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا سليمان ابن المغيرة قال حدثنا ابن هلال يعني حميدا قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد رضي الله عنه ورأيت منه. قال بينما أنا مع أبي سعيد رضي الله عنه يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء. Tengok ni pun disebut bila tuan-tuan hari Jumaat. Kata Abu Salih As-Samman, aku semayang dengan Abu Sa'id. Ada cerita, dia dengan kawan dia bersembang, muzakarah hadis dan seumpamanya. So, Abu Salih As-Samman, tak silap saya nama dia, Zakwan Ibn Abdullah. Zakwan Ibn Abdullah As-Samman, dia kata aku ada cerita dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika mana aku bersama dengan Abu Sa'id Al-Khudri, yusalli yawmal jum'ati ila syai'in yasturuhu minan nas. Idh ja'a rajulun idh fujaiyah, tiba-tiba datang satu orang lelaki, syabun min bani Abi Mu'ayt. Satu orang pemuda lelaki daripada Bani Abi Mu'ayt, daripada kabilah ataupun keturunan Abi Mu'ayt. Arada an yajtaza baina yadayhi fadafa'a fi nahrihi fanadhar falam yajid masagan illa baina yaday Abi Sa'id fa'ad fadafa'a fi nahrihi ashadda min ad-daf'ati al-ula famathala qa'iman fanala min Abi Sa'id radhiyallahu anhu thumma zahama an-nas fakharaj fadakhala ala Marwan fashaka ilayhi ma laqi qala wa dakhala Abu Sa'id ala Marwan faqala lahu Marwan ma laka wa li ibni akhik jaa yashkuk faqala Abu Sa'id radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuh minan nas fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa' fi nahrihi fa in aba falyuqatilhu fa inna ma huwa syaitan. Lebih kurang kita syarah tadi. Cuma dalam kes ni lelaki tu dia tak ada jalan lain dan telah ada apa orang kata sutrah, dia tak nak tunggu dan dia nak keluar juga. Dia tak menyabar, dia nak keluar. Apa yang berlaku tuan-tuan? Berkali-kali dia cuba tetapi tetap Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu halang dia. Dan lelaki tersebut pergi mengadu kepada Marwan, Amir di Madinah pada waktu tersebut, dan Abu Sa'id pun bertemu dengan Marwan. So sembang, tanya apa yang berlaku antara kamu dengan lelaki tersebut. Beliau radhiyallahu anhu bagi tahu hadis Nabi SAW, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Apabila seseorang dalam kalangan kamu sembahyang ke arah sutrah
yasturuhu minan nas, yang telah halang dia daripada orang ramai. Fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi, dan jika ada orang ingin melintas di kawasan salat dia, falyadfa' fi nahrihi. Nampak tak? Maka hendaklah dia sekat di kawasan leher tu. Kalau dia enggan, maka kita taklah terjemah bunuh. Maksudnya usaha lagi untuk halang dia. Kerana apa? Sesungguhnya itu adalah syaitan. Bahkan kata Qadhi Iyad, para ulama telah sepakat bahawasanya tidak wajib untuk kita perangi orang tersebut yang 2-3 kali cuba nak lintas juga ni, tak wajib untuk kita perangi dengan senjata. Ataupun kita guna alat yang mana boleh untuk membawa kepada kematian dia. Tapi, kalau kita guna tangan sebagai contoh dan seumpamanya, tiba-tiba dia mati. Kan? Kita kuat, dia mati. Adakah dia boleh dihukum qisas? Fala qawada alaihi bittifaqil ulama. Sepakat ulama kata tidak ada qisas. Sebab ini ialah perintah daripada Nabi. Dia yang zahirnya dia bukan manusia, dia syaitan. Cuma adakah wajib untuk dibayar diat sebab dia mati ataupun tidak? Ini ada khilaf dalam kalangan ulama. Ada orang kata wajib untuk bayar diat, ada yang kata tak wajib bayar diat sekalipun. Sebab Nabi SAW kata fa innama huwa syaitan, kerana sesungguhnya dia adalah syaitan. Syaitan pun. وبه قال حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر بمثله. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. Ini Abu Juhaim apabila ditanya apa yang beliau dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang yang mana melintas orang yang sedang salat. Jadi beliau meriwayatkan bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah orang yang mana melintas orang yang sedang salat itu tahu madza alaih, apa yang akan kena ke atasnya. Ala di sini, alaihi ni maksudnya benda yang tak elok lah. Dosa ke, hukuman ke, apa ke. Maka kalaulah dia berhenti, berdiri, tunggu 40. Dalam ni tak sebut. 40 apa? 40 hari ke, 40 tahun ke, 40 bulan ke. Maka dia akan berhenti, lebih baik dia tunggu berbanding dia lalu di hadapan orang yang salat. وبه قال حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمعنى حديث مالك. وبه قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعيد الساعدي رضي الله عنه أنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. Tuan-tuan, dalam hadis ni Sahal bin Sa'id As-Sa'idi bagi tahu tempat Nabi semayang. Musalla di sini ialah tempat semayang, bukan masjid keseluruhan. Maksud musalla ialah tempat yang diambil dia punya kawasan tu, area kawasan Nabi semayang tu, dan antara dinding masjid yang dijadikan sebagai sutra oleh baginda Nabi SAW, dia punya jarak ialah mamar rusyah, iaitu muat ataupun telus untuk satu ekor kambing lalu. Maksudnya jarak antara Nabi SAW dengan sutra itu tidak jauh. Nampak tak? وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال إسحاق أخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة أن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه. Tuan-tuan,
Dalam riwayat ini, Salamah Ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sentiasa berusaha untuk solat di tempat mushaf. Saya tak faham. Saya tak faham apa maksud tempat mushaf di sini. Saya cuba cari tapi saya tak jumpa. Yang zahirnya mungkin di situ tempat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu letak mushaf sebagai contoh. Apabila berlaku penulisan Al-Quran kan. Jadi ditulis mushaf Uthman, kemudian dibuat beberapa kopi dan dihantar ke negara-negara umat Islam. Jadi mushaf Uthman itu dikenali sebagai mushaf imam. Jadi mungkin, saya tak tahu, mungkin diletak di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu kawasan. Yusabbihu fih. Apa maksud yusabbihu fih? Dia sembahyang sunat di situ. Dan beliau Salamah Ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahawa Nabi SAW sentiasa ataupun selalu solat di kawasan tersebut. Jadi kata para ulama, harus untuk kita solat di satu tempat sahaja. Nampak tak? Harus. Kata Imam Nawawi, annahu la ba'sa bi idamatis salati fi mawdhi'in wahid idza kana fihi fadl. Harus untuk kita solat di satu tempat, terutamanya jika tempat itu ada fadilat. Dalam kes ni memang tempat Nabi SAW selalu sembahyang. Adapun larangan daripada seseorang itu memilih hanya satu tempat sahaja untuk sembahyang di dalam masjid, maka itu ialah apabila tempat itu tidak ada fadilat ataupun tidak ada keperluan. Nampak tak? Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi kata Salamah Ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, dan jarak antara mimbar dan juga qiblah adalah jarak satu ekor kambing boleh lalu. Wa bi qala hadatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala hadatsana Makki qala Yazid akhbarana qala kana Salamatu radhiyallahu ta'ala anhu yataharra as-salata 'inda al-ustuwanati allati 'inda al-mushaf. Dalam ni riwayat ni dia kata Salamah Ibn al-Aqwa dia sentiasa berusaha untuk salat di satu kawasan tiang yang dekat dengan mushaf. Faqultu lahum, ya Aba Muslim, ini kunyah bagi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, araka tataharra as-salata 'inda hadhihi al-ustuwanah? Qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra as-salata 'indaha. وبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال Al-kalbul aswadu syaitan. Dalam riwayat ini Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang bangun untuk menunaikan salat dan dia letak sutrah, maka sutrah tersebut telah mencukupi. Nampak tak? Kalau ada sutrah seperti akhiratir rahal, muakhiratir rahal tadi, dalam lafaz ini disebut akhiratir rahal, telah mencukupi. Tapi maksud mencukupi tu apa? Kalau dia letak sutrah, ada benda lalu, sama ada di belakang sutrah ataupun antara dia dengan sutrah, ada juga benda lalu. Sebab binatang ni bukan reti bahasa pun, ada sutrah tak ada sutrah. Tetapi at least kita sebagai musalli, orang yang salat, kita dah ambil kita punya tanggungjawab, kita dah tunaikan tanggungjawab kita. Nampak tak tuan-tuan? So masalahnya kalau orang semayang dia tak letak sutrah, apa yang akan berlaku? Kata Nabi SAW dalam hadis ini, فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارِ, maka akan memotong salatnya. Yaqta'u ni akan memotong. Nabi tak kata batal, Nabi tak kata rosak, Nabi kata memotong. Apa maksud potong di sini? Berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Sebahagian ulama kata yaqta'u di sini dengan erti kata batal salat dia. Setengah ulama kata dia tak batal, tetapi boleh membawa kepada batal salat. Sebab takut dia serabut dengan benda yang duk lalu lalang tu, nanti dia sepak terajang, dia makin hamun, batal lah solat dia. Nampak tak? Ada yang kata maksud yaqta'us salah, iaitu akan membatalkan pahala dia. Sebab kepala dia sekarang dah tak fokus pada solat, tak fokus pada khusyuk.
Dia duk tengok benda tu. Mungkin dia duk bilang bulu ataupun tompok-tompok yang ada pada anjing tu ke. Macam-macam lah manusia kan. So, sebab tu Nabi SAW larang kita solat ada gambar pada pakaian dan seumpamanya. Jadi benda-benda ni tuan-tuan, dia dah rosak dalam kehidupan masyarakat kita. Dulu orang tak pergi masjid pakai t-shirt yang segala jenis binatang dalam zoo ada kat belakang tu. Tapi sekarang orang pergi sembahyang Jumaat pakai t-shirt ada lukisan corak itu ini. Sedangkan benda itu menghalang khusyuk orang yang mana berada di belakang. Apatah lagi orang yang mana pakai t-shirt yang mana ada lukisan binatang. Dalam hadis tuan-tuan, Abu Jaham ada bagi kepada Nabi SAW satu pakaian sebagai hadiah. Kemudian bila Nabi SAW sembahyang, pakaian ke kain ke apalah, lebih kurang mungkin macam langsir tetapi ada macam corak-corak ukiran. Selepas solat, Nabi SAW suruh hantar balik kepada Abu Jaham, dan kalau dia nak bagi hadiah yang lain, yang plain. Sebab apa? Benda itu telah menghalang Nabi SAW daripada khusyuk dalam solat. Sebab tu antara illah kenapa ulama-ulama kita kata makruh menghiasi masjid, ialah kerana dia boleh menghalang ataupun mengganggu khusyuk orang dalam solat. Nampak tak? Dengan segala ukiran, kalau orang tu minat khat, orang tu minat dengan inilah benda-benda cantik apa semua ni kan. Jadi dia akan terganggu. Jadi tuan-tuan, illah dia ialah mengganggu. Jadi bila mengganggu, dia tidaklah sampai batal, tetapi boleh membawa kepada batal. Sampai kadang-kadang dia tak tahu rakaat ke berapa, dia dah rukuk belum, dia dah sujud belum dan seumpamanya. Sebab apa? Sebab dia disibukkan dengan benda tak sepatutnya. Jadi itu ialah takwil majoriti ulama. Tetapi ada ulama yang kata maksud yaqta'u di sini ialah dengan maksud batal. Fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'atu wal kalbul aswad. Himar iaitu keldai, wanita dan juga anjing hitam. Jadi ada orang tanya kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Samit, dia tanya kepada Abu Dzar, apa masalah dengan kambing, masalah anjing hitam, beza apa dengan anjing yang kemerahan, anjing yang kekuningan? Maka beliau berkata, wahai anak saudaraku, aku telah bertanya kepada baginda Nabi SAW sebagaimana yang engkau tanya. Nabi SAW jawab, al-kalbul aswadu syaitan. Sesungguhnya al-kalbul aswad, anjing hitam, ataupun dalam setengah-setengah kitab disebut al-kalbul aqur, anjing yang liar berwarna hitam ni adalah syaitan. Jadi tuan-tuan, Imam Ahmad rahmatullahi alaih, beliau masih lagi pegang al-kalbul aswad ni membatalkan salat. Kalau lalu di hadapan orang yang salat tanpa sutrah. Adapun masalah himar, hadis Ibn Abbas menjadi dalil itu tak batal. Adapun masalah mar'ah, perempuan, hadis Aisyah yang kita akan jumpa nanti, Aisyah sembahyang dalam keadaan, Nabi SAW sembahyang dalam keadaan Aisyah berbaring macam melintang Nabi SAW. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Tapi dalam mazhab majoriti memang semua ini tidak membatalkan salat. وبه قال حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا سليمان ابن المغيرة قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر ابن سليمان قال سمعت سلم بن أبي الذيال قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم الأحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس فذكر كنحو حديثه. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصام قال حدثنا يزيد بن الأصام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. Kalau ada sutrah, kalau ada benda-benda ni lalu, walaupun antara kita dan sutrah, tidak akan membatalkan salat ataupun tidak akan memotong salat. Jadi bagi golongan yang kata maksud yaqta'u ni batal, mereka akan kata kalaulah kita takwil benda tu sebagai macam mengapa panggil akan mengurangkan pahala, menghilangkan kita punya fokus. Ada sutrah tak ada sutrah sama je. Kalau orang Kelantan kata natang anjing tu mari duk gelewak depan mata kita, nampak tak? Ada juga orang cakap macam tu.
Faham tak? Gelewak ni duduk mari berjalan depan mata kita, antara kita dan sutrah. Apa sutrah tu buat? Ada orang cakap macam tu. Cuma saya paraphrase, saya sebut dengan bahasa yang lebih kurang sopan lah untuk mudah difahami. Nampak tak tuan-tuan? Ada. Sebab tu, kalau Syekh Albani rahmatullahi alaih dalam sifat salat, beliau bawalah kenyataan-kenyataan ulama yang kata tiga-tiga ni tetap membatalkan salat. Dan penghujahan agak kuat. Adapun majoriti tetap dia ada jawapan dia terhadap hadis ni. Dan ada jawapan terhadap penghujahan tersebut. Cuma saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, bila kita belajar, ada satu fasa dalam pelajaran kita, kita jangan terima semua benda tanpa ada usaha untuk kita cuba faham. Bila orang berhujah, kita kena cuba faham hujah dia. Bila orang lawan hujah tersebut, kita kena cuba faham juga hujah tersebut. Kita tak nak macam ustaz kita Maulana Ilyas Sa'ab, Allah yahfadhu, dia kata kalau orang yang bermazhab ni kan, terutamanya bila dia pegang satu-satu pendapat, datang dalil, walaupun dalil tu sahih, agak jelas dan seumpamanya, dia akan jawab. Dan mungkin imam-imam dia lah jawab. Dan geng-geng muqallid ni, dia akan ulang-ulang jawapan tersebut walaupun doesn't make sense. Kadang-kadang, orang biasa ni, yang belajar mungkin 7 tahun, 8 tahun, bila dia dengar jawapan tu, dia macam doesn't make sense. Nampak tak? Jadi, kerana dia muqallid, dia terima sahaja. Cuba bayang, kalau imam lain yang dengar jawapan tu, lagilah doesn't make sense. Contoh lah, semalam kita sebut. Kan, berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha tidur ketika mana Nabi SAW solat. Bila Nabi SAW nak sujud, Nabi SAW telah alih kaki Aisyah. So, kata Imam Nawawi rahmatullahi alaih, yang zahirnya ialah Aisyah sedang tidur dan biasanya ada selimut lah. Jadi Nabi SAW sentuh selimut, bukan sentuh kaki. Okey lah. Make sense tak make sense? You all make sense. Tetapi yang satu lagi, ketika mana Aisyah mencari Nabi SAW, Nabi SAW sedang solat. Aisyah raba-raba, telapak tangan Aisyah kena telapak kaki Nabi. Syafi'i, mazhab Syafi'i, dia tetap kena jawab. Jadi dia jawab, Imam Nawawi bagi tahu, mazhab Syafi'i akan jawab, ada ha'il, ada lapik. Cuma kalau kita dengar, tuan-tuan saya tak tahulah, tapi kalau tanya saya, wallahi doesn't make sense. Sebab siapa yang bagi tahu ada ha'il, tak ada ha'il? Aisyah radhiyallahu anha satu orang faqihah, satu orang yang faqih. Takkanlah beliau tak nak riwayatkan satu benda yang sangat penting memberi kesan pada hukum. Dan apa mazhab Aisyah dalam masalah tu? Nampak tak? Sebagaimana sahabat-sahabat yang lain ada mazhab fiqh ataupun pendapat fiqh, Aisyah radhiyallahu anha mesti ada pendapat fiqh dalam masalah tersebut. Sentuh lelaki perempuan, suami isteri, batal wuduk ataupun tidak. Jadi kita kena cuba usaha untuk tengok dalam kitab-kitab hadis seperti Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Ibn Abi Shaybah, ataupun nukilan-nukilan dalam kitab-kitab yang lain, apakah mazhab Aisyah dalam masalah ni. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan kalau rajin nak kajilah. Tetapi ini yang saya cuba sampaikan, kadang-kadang ada jawapan yang diberi itu pada saya lah, doesn't make sense. Sense saya yang bodoh ni lah. Mungkin make sense bagi orang lain, imam-imam, ulama-ulama. Doesn't make sense maksud saya lah pada sense saya yang bodoh. At least. Nampak tak? So begitu juga dalam masalah wa yaqi dhalika mithlu mu'khiratir rahal. Kalau kita letak sutrah, ada binatang yang lalu antara kita dan sutrah, bukan di sebalik sutrah. Antara kita dan sutrah tidak membatalkan salat ataupun tidak akan menghilangkan pahala salat, tidak akan mengganggu fokus kita. Saya rasa agak susah lah, sebab benda memang duduk depan mata kita. Wallahu a'lam bissawab. Wa bi qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Amr bin Naqid wa Zuhair ibn Harb qalu hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min al-lail wa ana mu'taridatun bainahu wa bainal qiblati ka'tiradil janazah. Kata Aisyah, Nabi SAW solat pada waktu malam dan aku tidur melintang seperti jenazah. Nampak rumah kecil tuan-tuan. Kemudian Nabi SAW sembahyang dan Nabi terus. Zahirnya tak batal lah. Tetapi sebahagian ulama dia jawab, dia beza antara duduk melintang dengan lalu. Hadis tadi sebut berkaitan dengan lalu. Nampak tak? Tetapi adalah riwayat yang berkaitan dengan lalu.
Tetapi ada riwayat dia tak sebut lalu pun, dia sebut yaqta'us salata al-mar'atu. Semata-mata wanita duduk di hadapan tu, duduk macam patung Buddha kat situ tu, kan, akan menyebabkan solat itu maqtu', terpotong. Nampak tak? Wa bi qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli salatahu min al-laili kullaha wa ana mu'taridatun bainahu wa bainal qiblah fa idza arada an yutira ayqadhani fa autartu. Sama tuan-tuan, cuma dalam ni Nabi SAW kejut untuk salat witir. Sunat untuk kejut ahli keluarga untuk salat malam. Wa bi qala hadatsani Amr ibn Ali qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Abi Bakr ibn Hafs an Urwah ibn Zubair annahu qala qalat Aisyah radhiyallahu anha ma yaqta'u as-salah qala faqulna al-mar'atu wal himar faqalat innal mar'ata ladabbatu saw laqad ra'aituni baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'taridatan ka'tiradil janazati wa huwa yusalli. Tengok tuan-tuan, dalam riwayat ni Aisyah radhiyallahu anha telah berkata atau telah bertanya kepada anak saudara dia, iaitu Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair tabi'i, anak kepada Az-Zubair ibn al-Awwam dan juga Asma' binti Abi Bakar radhiyallahu anhum jami'an. Tetapi dia tabi'i, bukan sahabi. Jadi Aisyah tes anak saudara dia, antara perawi daripada Aisyah. Urwah ibn Zubair ni antara perawi yang banyak meriwayatkan hadis daripada Aisyah. So Aisyah radhiyallahu anha tes apa yang yaqta'us salah. Yaqta'us salah di sini zahirnya orang akan faham membatalkan salat. Nampak tak? Maka jawablah si Abdullah Urwah ibn Zubair, al-mar'atu wal himar. Dia kata perempuan membatalkan salat dan himar membatalkan salat. Kalaulah maksud yaqta'u di sini ialah kurang pahala, kurang fokus, tak sepatutnya Aisyah melenting nak marah. Sebab Aisyah radhiyallahu anha kata innal mar'ata ladabbatu saw. Oh, kalau macam tu wanita ni satu makhluk Allah Taala yang buruklah, jahatlah. Nampak tak? Sampai menyebabkan batal solat orang. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dia kata sesungguhnya aku telah lihat, aku masih lagi ingat, aku berada di hadapan Nabi SAW dalam keadaan berbaring melintang seperti jenazah dan Nabi SAW sedang solat. Jadi Aisyah radhiyallahu anha nak kata bahawasanya maksud di sini tidak membatalkan solat. Tak tahulah berlaku nasakh mansuh ke apa. Tetapi Aisyah tidak bagi komentar berkaitan dengan himar. At least dalam hadis ini, batal ataupun tidak. Cuma apa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, nak highlightkan, tengok apabila ada hadis yang mana Aisyah ada fiqh dia tersendiri, beliau radhiyallahu anha akan bagi tahu. Aisyah ialah satu orang faqih tuan-tuan. Beliau akan bagi tahu maksudnya sekian-sekian. Tetapi berbeza dengan kes Aisyah telapak tangannya kena dengan telapak kaki Nabi SAW. Wallahu alam, saya tak jumpa riwayat Aisyah kata, oh dalam masalah ni sebenarnya ada ha'il, ada lapik. Sepatutnya bila beliau radhiyallahu anha sampaikan benda yang mana menjadi orang kata core point utama yang menyebabkan berbeza hukum antara pendapat-pendapat yang ada, beliau kena terangkan. Wallahu alam bissawab. Wa bi qala hadatsana Amr an-Naqid wa Abu Sa'id al-Ashaj qala hadatsana Hafs ibn Ghiyath qala wa hadatsana Umar ibn Hafs ibn Ghiyath wal lafdhu lahu qala hadatsana Abi qala hadatsana al-Amash qala hadatsani Ibrahim 'an al-Aswad ana Aisyah radhiyallahu anha qala al-Amash wa hadatsani Muslim an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha wa dhukira 'indaha ma yaqta'u as-salah al-kalbu wal himar wal mar'ah. Jadi yang zahirnya tuan-tuan, apabila disebut di hadapan Aisyah apa yang mana memotong salat adalah dengan erti kata batal. Maksudnya ada satu pendapat yang agak tersebar pada waktu tersebut, yaqta'us salah dengan erti kata batal, iaitu al-kalbu, anjing, al-himar, keldai dan juga al-mar'atu, wanita. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha qad syabbahtumuna bil hamiri wal kilab. Kamu telah samakan kami dengan keldai dan juga anjing. Wallahi, demi Allah, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku telah lihat Nabi SAW salat. Wa inni 'ala as-sariri bainahu wa bainal qiblati muttaji'ah fatabdu lil hajatu fa akrahu an ajlisa fa udhiya Rasulullah SAW fa ansallu min 'indi rijlaihi. Yang paling penting hadis ini bagi tahu Aisyah radhiyallahu anha duduk mengiring melintang Nabi SAW. Nampak tak?
وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عدلتمونا بالكلاب والحمر. Kamu dah samakan kami dengan anjing-anjing dan keldai-keldai. Laqad ra'aituni muttaji'atan 'ala as-sarir fayaji'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayatawassatu as-sarir fayusalli fa akrahu an asnahahu fa ansallu min qibali rijlai as-sarir hatta ansalla min lihafi. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. Sama juga tuan-tuan, riwayat Maimunah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi SAW sedang salat dan aku berada di sebelah Nabi SAW. Jadi dalil, kalau wanita berada di sebelah orang yang salat, maka tidak akan membatalkan salat. Ini pendapat majoriti ulama. Tetapi kata Imam Nawawi, mazhab Abu Hanifah rahmatullahi alaih, kalau ada orang wanita duduk sebelah kita, sebelah orang lelaki salat, salat lelaki itu batal. Dia punya dalil wallahu alam. Tetapi dalam mazhab kita, mazhab majoriti ulama, ini ialah dalil kita tidak batal. Dan dalam keadaan beliau haid, Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha berada dalam keadaan haid pada waktu tersebut. Dan mungkin ada baju Nabi SAW ataupun kain baju Nabi SAW yang terkena aku ketika mana Nabi SAW sujud. Wafihi, kata Imam Nawawi, dalam hadis ini ada dalil bahawasanya pakaian wanita yang haid itu adalah suci. Nampak tak? Kecuali tempat yang mana ada darah ataupun najis, itu cerita lain. Tetapi in general, pakaian wanita yang berhaid adalah suci. Jadi kalau kain orang yang salat terkena dengan kain wanita yang duduk sebelah kita yang dia berada dalam keadaan haid, bukan dalam masjid pun, maka dia tidak akan membatalkan salat. Wa bi qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Zuhair ibn Harb qala Zuhair hadatsana Waqi' قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه. Apa maksud mirtun tuan-tuan? Ialah kain gebar, kain besar lah, disebut sebagai kisah. Wa alaihi ba'duhu ila jambihi, dan sebahagian kain tu kena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebelah tepi, dan ini tidak membatalkan salat. Wallahu a'lam bissawab. Habislah tuan-tuan. Saya tak tahu kenapa Imam Nawawi dia tak letak kenapa dalam buku saya ni yang tadi dia tak letak bab yang pertama, yang selepas ni baru bab yang pertama. Kalau yang zahirnya yang tadi tu bab pertama berkaitan dengan sutrah dan seumpamanya. Yang ni bab yang kedua ni berkaitan dengan sembahyang fi thawbin wahid, sembahyang menggunakan satu helai pakaian sahaja untuk menutup aurat. Wallahu a'lam bissawab. Kita akan rehat sekejap dan kita akan sambung lagi selepas ini. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.